akan sambung limit. Sambung pula dah. Kita akan buat limit. Cuma sebelum saya teruskan, saya nak ulang balik limit tu sebab saya rasa ramai yang bila buat balik, bila buat tugasan tu ialah sebab tugasan tu sikit je kan. Bila suruh buat balik semalam pun ramai tengah-nganga lagi kan. Okay, so hari ni saya akan cerita sikit keseluruhan tentang limit. So limit ni ada dua kes Yang pertama, limit x approaching number. Yang kedua, kita ada limit x approaching infinity atau kita panggil infinite limit. So sekarang ni kita tengok satu-satu kes. Kalau kes x approaching number, any number lah, apapun number ke kanan ke kiri ke tak kisah, dia sama je dia punya kaedah. Pertama sekali, apa-apa sahaja soalan limit mesti substitute. Substitute, okay? Substitute. Substitute nilai sebenar. Kalau dia daripada kanan ke, daripada kiri ke, kalau dia kata 4 dari kanan, masukkan 4, bukannya 4.001, bukannya kalau pada kiri 3.9, bukan. Mesti nilai sebenar. Okay? Mesti nilai yang sebenar. Okay. So kaedah apa kita nak gunakan selepas kita substitute? Katalah bila substitute kan, kita dapatlah jawapan, antara pilihan jawapan awak adalah mungkin awak akan dapat any constant constant. C tu saya kata constant lah. Constant ni boleh jadi zero. Tak apalah, dia boleh jadi zero, boleh jadi nombor bulat, boleh jadi pecahan, boleh jadi set, apa lagi? Boleh jadi perpuluhan, boleh jadi tiba-tiba eksponen kuasa 2 ke, ln 2 ke, boleh. Semua tu boleh. Okay, semua ni kita ambil dia sebagai nilai dia terus. Ambil lah yang tu. Okay, satu kes lagi, kalau awak jumpa soalan ni bila substitute dapat 0/0. Bila 0/0 barulah kita ada kaedah lain yang awak kena selesaikan. Okay, apa kaedah nak kena selesaikan kalau x approaching number? Kalau soalan tu dalam bentuk polinomial. Polinomial ni kalaulah dia x kuasa berapa-berapa lah. X kuasa 1, kuasa 2, kuasa setengah. Kuasa set jadi lain lah. Okay, set jadi lain. Set jadi kat sebelah sini. Okay. Apa-apalah polinomial. So, kalau polinomial sahaja, kaedah nak guna apa? Apa kaedah nak guna untuk awak selesaikan? Factorize. Ya, betul. Kita kena factorize. Sebenarnya, nak factorize ke, nak buat apa-apa pun, apa sebab kita factorize ni sebenarnya? Apa tujuan kita? Kita factorize ke, kita divide dengan highest power ke, kita buat apa-apalah selepas ni tu. Kan, conjugate ke apa. Apa sebabnya kita buat tu? Apa tujuan awak? Ringkaskan persamaan. Mudahkan. Okay, ringkaskan. Okay, boleh jadi. Lain? Ciong mana Ciong? Kenapa you factorize Ciong? Apa tujuan you factorize? Untuk dapat jawapan. Untuk dapat jawapan. Ciong, memanglah you buat apa-apa pun mestilah sebab dia nak dapat jawapan. Tai mana Tai? Tai, kenapa you factorize Tai? Kenapa you factorize? Kenapa you divide by highest power? Kenapa? Untuk memudahkan soalan tersebut. Untuk memudahkan soalan tersebut Okey. Sebenar-benarnya tujuan dia adalah untuk kita hapuskan penyebab jadi 0/0 tu. Okey, contoh dia bagi limit x approaching 2. Apa-apa function lah. Kan? Yang mungkin awak kena factorize. Bila substitute 0/0 awak kena factorize. So factorize awak tu, apa yang awak nak factorize tu atau apa yang awak nak conjugate tu atau apa-apalah kaedah lepas ni kan.
tujuan kita nak wujudkan ni. Ni, bawah ni, kita nak wujudkan X, sepatutnya sama dengan 2 lah. Bawa ke sebelah jadi X tolak 2. Kita nak factorize ke, kita nak conjugate ke, ni. Itulah penyebab dia jadi 0. Okay, penyebab dia jadi 0. That's why kita tak nak penyebab jadi 0 ni muncul dalam persamaan kita. Tiba medan sipau tu. Okay. Penyebab dia jadi 0 tu. Sebab tu kita kena factorize. Katalah kita nak factorize apa? X tolak 2 lah. Katalah kita nak darab conjugate. Conjugate kita tu hasilnya mesti wujud X tolak 2 tu. Ni contoh ya, ni contoh. Kan semua soalan pula awak pergi buat X tolak 2. Contoh. Boleh faham ke maksud saya? Boleh, Madam. Okey, so bila kita dah potong, okey. Bila kita potong X tolak 2 tu, dah tak wujudlah kosong kat bawah tu, barulah kita boleh selesaikan persamaan tu untuk dapat jawapan. Okey, itulah tujuan kita. Okey, so kalau jumpa set apa tadi? Aku dah cakap dah sebenarnya. Apa dia? Conjugate. Ya, conjugate. Samalah ya, conjugate ni nak conjugate yang mana? Conjugate penyebab dia jadi 0. Okey, cuma kadang-kadang awak akan jumpa case yang mungkin boleh guna dua-dua. Mungkin kena conjugate mula-mula, lepas tu kena factorize. Ataupun mungkin kena factorize lepas tu conjugate. Boleh jadi. Tak semestinya satu cara saja, okey? Boleh jadi gabungan kedua-dua bentuk kaedah ini. Okey, ni cuma secara basic dia lah. Alright. So, habis untuk X approaching number. Sekarang X approaching infinity. Okay, saya tahu ada yang belajar dengan budak sains, dia factorize kan? Tak ada masalah factorize ke apa benda. Sebenarnya jawapan dia, tujuan dia sama. Yang saya ajar adalah divide by highest power tu kan? Kan, betul tak? Saya ajar divide by highest power kan? Okay, so sebenarnya sama. Okay, saya buat nilai divide by highest power tu samalah juga dengan factorize ataupun divide dengan modulus X. Cuma kita tengok apa bentuk soalan kita. Okay. So senang cerita dia samalah nanti Ni bila dapat 0/0, katalah biasanya katalah polinomial, kita divide lah by highest power sahaja. Ataupun kita buat apa tadi, factorize, sama sahaja. Okay, sama sahaja. Cuma kalau jumpa set dalam soalan tu, mungkin atas poli bawah set contohlah kan. Adalah salah satu dia set. Kita nak barulah kat sini kita nak divide pun sebenarnya sama. Divide dengan highest power. Nak buat highest H jadi ni pula ya. Ya Allah, apa hal je highest tak betul ni. Highest power ataupun awak nama dia factorize, sama sahaja. Cuma konsep yang awak kena faham adalah kalaulah kita highest power ke factorize ni ada dua asalnya kita divide, boleh juga dengan divide dengan ni. Awak pernah jumpa tak divide dengan modulus X? Okay, divide dengan modulus X. So sebenarnya sama je. Asalnya adalah modulus X tersebut adalah sama dengan set X kuasa 2. Ataupun kan yang awak factorize tu. Set X kuasa 2 ni divide dengan ni, yang ni lah. Set ni highest power tu. Okay, yang factorize tu kaedah yang ni. Ni untuk factorize. Dia benda yang sama. Okay. Akad cuma berhati-hati. Dia akan jadi positif X ataupun negatif X. Tengok pada syarat yang ini kalau menghampiri positif infinity. Akan ambil negatif X bila dia menghampiri negatif infinity. So kalau awak factorize ke highest power ke, kalau nampak soalan tu adalah negatif infinity, approaching negative infinity saja,
kena buat negatif X. Boleh ke? Boleh faham ke maksud saya ni? Sebab saya nampak banyak kaedah. Boleh, semua boleh, tak ada masalah. Okey, semua kaedah tu boleh buat. Cuma awak kena faham apa maksud dia. Ya, tanyalah. Kenapa punca kuasa X kuasa 2 kita tak cancelkan je? Kita memang tak cancelkan sebab nanti kita nak cancelkan dengan soalan, kan? Contohlah soalan tu nanti akan ada set X kuasa 2 tambah 4 per X contoh. Kita kena bahagi dengan yang X kuasa 2 tu kan? Tambah 4 per X kuasa 2. Contoh kan, kat sini X, kalau X approaching negative infinity, X lah. Negative X lah. Kalau positive infinity, X lah dia. Macam tu. Ni contoh contoh. Kita tak eliminate sebab kita nak eliminate dengan yang dalam ni. Kita sengaja munculkan dia. Faham tak? Kita sengaja munculkan set X kuasa 2. Asalnya ada ini saja. So sebenarnya kita divide tu adalah divide dengan set X kuasa 2. Ataupun sebelum tu kawan awak buat modulus X pun boleh. Mana-mana kaedah. Dia sama sahaja. Kita sengaja munculkan set X kuasa 2 tu supaya dia boleh masuk ke dalam. Okey. Boleh? Boleh, madam. Okey. Nanti sebab ada yang confuse. Madam, kawan saya ajar macam ni. Madam, kawan saya ajar macam ni. Sebenarnya sama je yang apa-apa kaedah pun sama. Okey, tujuan dia kita nak hapuskan penyebab jadi zero tu. Cuma dekat X approaching infinity tu biasanya X lah yang kita nak matikan. Bukanlah X nak matikan. Kita nak hilangkan X tu supaya muncul nombor tu. Kan? Contoh kat sini X kuasa 2 tadi. Kita nak matikan X kuasa 2 supaya ada nombor ni. Nombor 1 yang tinggal ni, yang tu yang kita nak. Kalau dia per X tu, dia akan jadi infinity. So 4 per infinity dapat 0. So tak ada masalah. Keluarlah muncul 0 tu. 0 pun number juga. Bolehkah? Boleh, madam. Okey. Cuma ada satu lagi daripada keseluruhan ni yang awak akan jumpa nanti adalah modulus X. Contoh soalan tutur tu 1A dengan 1D. Ada absolute value kan, modulus. Untuk kes modulus, biasanya buat dulu definition. Okey, katalah X, X lah. Ataupun saya tak nak X lah, saat lagi awak kata X, X lah semua kan. Katalah bunga. Apa sahajalah nilai dalam tu, kan. Boleh jadi positif, boleh juga jadi negatif. Dengan syarat bunga ni tadi, kan, maksudnya apa-apa sahajalah nilai dalam tu mesti lebih besar daripada kosong, satu lagi kurang daripada kosong. Tu syarat dia Tu syarat dia. So kalaulah dia kata X approaching 4 from right, kan, 4 daripada kanan. So mungkinlah ada sometime ambil yang positif, sometime ambil yang negatif. Terutamanya bila X tu negatif, kena ambil yang sebelah kiri. Dia terbalik. Kalau X yang positif, biasa kalau kanan-kanan lah, positif lah dia. Okay. Contohlah negatif X dalam ni kan. So kat sini akan jadi kurang atas tu. Bawah akan jadi lebih. So kalau dia nak, katalah dia nak apa tadi, dia nak X approaching 0 from right ni, limit X approaching from right, awak nak ambil yang mana? Right dia akan dapat negative X. Yang ni yang bawah ni. Sebab dia jadi lebih daripada kosong. Itulah maksud saya tadi, negatif tadi tengok pada soalan tu. Sebab tu saya buat awan je. Buat bunga je kat situ. Maksudnya apa-apa sahajalah dalam tu. Tengok syarat dia. Itu kanan kiri. Satu lagi boleh jadi positive infinity atau negative infinity. Yang positive infinity biasa lebih besar ni positif lah infinity. Yang negatif ni approaching negative infinity biasanya. Alright. That's why bila soalan set absolute value, tengok betul-betul. First buat dulu definition and then barulah nak kena factorize ke, conjugate ke.
Kalau x approaching infinity maybe divide by highest power ke, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Sama je. Yang penting buat rule definition. Okay ke setakat ni? Okey, madam. Alright, ini secara keseluruhan yang awak belajar tentang limit. Okay, so semalam saya dah suruh buat soalan limit. Soalan 1 tu, mana yang dah try buat tapi tak dapat jawapan? Oh, lupa. Soalan E ni, infinity tolak infinity. CDE, madam. CDE. Okey, boleh. Cuma saya nak highlight soalan E ni. E ni awak akan dapat infinity minus infinity. So kat sini saya tak cerita lagi infinity minus infinity. Macam mana saya nak tambah? Saya tambah hujung sini boleh? Tiba hujung sekali kan? Kan, katalah awak dapat soalan tu infinity over infinity. Kat sini kadang-kadang kena factorize. Kat sini kadang-kadang kena darab conjugate. Dia jadi patah balik semula macam x approaching number. Okay. Lepas tu barulah mungkin, selepas itu barulah boleh divide by highest power tu. Yang tu. Okay. So tambah sikit lagi saya lupa. Okay. Kita tengok soalan mana tadi? C, D, E. Okay, saya pergi kepada soalan C dulu. Okay, untuk soalan C ni, ya Allah subhanallah, hilang pergi mana pula dah. Okay, soalan C, kalau kita substitute dapat apa? Substitute dapat apa? Substitute dapat apa? Hello? Halo? 0/0. 0/0. Okay. So selepas dapat 0/0, barulah kita tengok balik. Sekarang soalan kita x approaching number. Number ada dua sahaja tadi kan? Sama ada factorize atau conjugate. Yang mana satu? Conjugate. Conjugate. Okay. So bila conjugate, kita tengok yang cert lah. Kan? Okay. Kenapa? Sebab kita nak matikan ni 4 tolak x. Perasan tak? Ni penyebab dia adalah x tolak 4 kan? Atau 4 tolak x. Kita nak matikan ni. Tapi bawah tu tak ada. That's why kita darabkan dengan conjugate dia. Supaya kita mengharapkan selepas kita darab conjugate tu akan hilanglah 4 tolak x. Alright. Okay. Yang kita expand biasanya hanyalah yang conjugate. Yang atas tu ataupun bawah yang tak ada kaitan, jangan expand. Biar sahaja. Sebab kita dah muncul dah 4 tolak x tu. Kan awak expand kan hilang pula penyebab dia jadi 0 tu. Boleh faham? Boleh. Okay. So jadi 25 tolak x kuasa 2 tambah 9. Okay, simplify bawah tu dapat berapa? 25 tolak 9. Negatif x kuasa 2 plus 16. Oh, plus 16 So atas 4 tolak x. 5 tambah cert. Negatif x kuasa 2 tambah 16. Munculkan 4 tolak x. Munculkan dia bawah ni. Kena munculkan 4 tolak x. So sebenarnya macam kita kena factorize lah. Betul? Saya buat kat sebelah ni So sebenarnya macam kita nak kena factorize lah. So factorize kita tengoklah. Kalau atas 4 tolak x, kena munculkan 4 tolak x. So 4 tolak x. 5 tambah cert x kuasa 2 tambah 9. Factorize bawah jadi apa? X tolak 4. X tambah 4. Okay. 4 tolak x tambah 4. Okay. Tengok kat sini betul-betul. X kuasa 2 awak positif ke negatif? Negatif. Negatif. Bermaksud salah satu x mesti negatif. Boleh ke?
Ataupun Boleh. senang cerita letak nombor kat depan lah baru awak nampak kot. Yang ni dia sama juga dengan 16 tolak X kuasa 2 kan. So bila nombor kat depan, kita letak depan lah. Macam tu. Kan nak nampak lagi faham. Negatif X kuasa 2. Okay, bila dah sama macam ni, dah jumpa dah penghapus jadi zero ni dah muncul dah. Apa nak buat? Apa nak buat? Potong. Barulah boleh potong. Lepas potong baru substitute. Masa substitute baru hilang kita punya 4 tu. So dapatlah 5 tambah 4 kuasa 2 tambah 9 per 4 tambah 4. Kiralah berapa jawapan dia. Boleh? Boleh. Okay. Okay, next. Boring lah asyik saya je buat. Boring lah asyik saya je buat. Saya nak awak cuba buat. Kata nak D tadi kan? Tak apa, kita buat D. 2 minit buat D. Boleh? Boleh ke? 2 minit buat soalan D. Hantar dekat Telegram. Telegram kelas. Hello. Boleh tak ni? Boleh, madam. Okay. Boleh, madam. Okay. Cuba 2 minit. Saya tunggu. Okay. 2 minit saya tunggu. Yang dah siap hantar dalam Telegram tu. Semalam Wan Zidan ada datang tak kelas? Tak ada kan? Tak ada, Zidan kat rumah, madam. Kau mah. Okay. Zidan. Saya nak jawapan awak. Cepat. Letak dalam Telegram. Okay, madam. Okay. Yang lain pun buat. Bukan Zidan seorang buat. Yang lain semak. Dah. Cepat Zidan. Zidan dah belum? Eish. What happened? Hello Zidan. Sekejap, madam. Yang lain? Selain Zidan, siapa lagi? Siapa lagi duduk rumah? Yang menanti duduk Aisyah. rumah. Aisyah. Okay. Aisyah, hantar Aisyah. Saya nak tengok. Sekejap, madam. Baru dapat. Okay. Aisyah hantar dalam Telegram. Saya nak tengok. Saya nak tengok 2-3 orang.
Boleh tak ni? Cepat yang. Habis masa ni Kang. Dapat kosong, madam. Betul ke? Tunjuk je dulu. Saya nak tengok. Tunjuk Sekejap. Okay. Aisyah dapat yang ni. Zidan cuba tunjuk. Masukkan dalam WhatsApp. WhatsApp pula. Telegram group. Salah pada. Okey. Dah ada 2. Saya share ya. Okey. Alright. So kita tengok mula-mula sekali sepatutnya kita kena buat definition dia dahulu. So nak ambil positif 2x ke negatif 2x? Ni Zidan Zidan, awak buat tak dulu dia punya, kau salah salin soalan. Soalan negatif x kan Zidan? Oh Zidan, soalan dia negatif x lah bang. Bukannya x sebab tu awak dapat 0. Soalan salah. Negatif. Sepatutnya negatif sini. Okey. Zidan betulkan balik ya. Okay, madam. Okey. Janganlah salah salin soalan. Okey. Aisyah. Okey, Aisyah okey. Mula-mula kita buat definition. Kita dapat negatif. Boleh ke yang lain? Boleh, madam. Okey. Lepas tu tiba-tiba jadi macam ni. Lepas tu kena divide dulu. Tunjuklah dulu Aisyah. Tak, madam tu skill sebab madam nak cepat. Okey. Bila divide dapatlah negatif 2 macam ni. Okey, betul. Andai. Okey, boleh Cuma jangan skip kaedah lah. Okey, yang lain okey? Yang lain faham ke? Boleh? Hello, ya Allah, mana yang lain ni? Ni malas kelas online ni kan? Betul, madam. Semua macam cakap sendiri. Sian saya. Line slow. Okey. Okey, so kita dah selesai soalan D, soalan E pula. Okey, soalan E. Soalan E, macam mana nak buat? Kita nak darab dengan apa? So kalau kita substitute dapat infinity minus infinity. So kita nak buat apa? Conjugate. Kita darab conjugate dulu Kita darab dengan conjugate dia. Conjugate mesti atas dan bawah. Okey, so kita akan dapat 4x kuasa 2 tambah x tolak. Ingat 2x tu sebenarnya kurungan. Okey, kurungan. So bila kuasa 2, dia akan jadi 4x kuasa 2. Boleh?
Boleh. Buat apa jadi suara gitu tu. Okey, lepas tu kita hapuskan lah. Hapuskan. Lepas tu bila kita substitute akan dapat infinity over infinity. Kan? Sebenarnya kalau kita substitute ni akan dapat infinity over infinity. Barulah kita patah balik dengan kita punya kaedah tadi iaitu divide by highest power kan. So kita divide lah dengan x kuasa 2 atas dan bawah. Bawah tu ada set. Bagi dengan set x kuasa 2. So akan dapat okay, saya guna try kaedah yang ni lah sebab ada kawan-kawan guna kaedah ni kan. Okay, so saya pun buatlah guna kaedah ni. Okay, saya buat kat sebelah Tak maaf, habis ruang dah saya try. Okay, so atas tu akan jadi limit x approaching positive infinity. Positive infinity bermaksud divide dengan x. Set kat bawah tu, mana set hilang. Akan jadi square root of 4x squared divide by x squared plus x over x squared plus 2x over x. Boleh? Boleh ke? Boleh, madam. Okay. Lepas tu kita delete lah. Hapuskanlah dia kan. Hapuskan. Okay. Yang tinggal adalah dah boleh lah kan. Masukkan nilai. So 1 per set 4 tambah 0 tambah 2. So jawapan dia 1 per 4. Okay. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Okay. So ada berapa masa lagi? Banyak lagi masa. Okay, soalan mana lagi nak buat? Soalan 2. Okay, soalan 2. Ke nak buat soalan 3? Nak buat soalan mana? Nak buat soalan mana? 3. 3. Okay, kita buat soalan 3 Dia kata limit x approaching z adalah sama dengan 4 set 2. Dah bagi nilai dah. Dia dah bagi nilai dah. So sebenarnya kalau ikutkan soalan tu dah bagi jawapan. Nak cari soalan. Dia patah balik. Okay, so kalau kita gantikan pula dah. Okay, kalau kita buat kejap ya, limit x approaching z. Sekejap ya, saya salin dulu ya. Set z tolak 3 set z. Okay, sama dengan 4 set 2. So kalau ikutkan kat sini, tak bolehlah kita substitute kan. Kalau kita substitute, kan sat lagi sekarang, saya salah soalan Saya salah soalan kan? Tak betul, madam. Salah ni, X. Kenapa dia tak boleh mati? Okay. X tu, madam. X. So kalau ikutkan, so kalau ikutkan kita matikan Z. Kita kena matikan Z. So sebelum matikan Z, bawah tu ada set. Macam mana nak hilangkan set? Macam mana nak hilangkan set? Conjugate. So kita akan dapat set Z tolak 3 set tambah. Kan akan jadi tambah lah. Set X set Z tambah 3 set X sama dengan 4 set 2. Okay, 4 set 2. So sekarang ni atas tu jangan kita buat apa-apa dulu. Kita darab bawah je dulu. So bawah kita akan dapat Z tolak Z tolak 9X. Nampak? Nampak tak? Sama tak? Sama tak pula tak. Muncul tak atas tu? Kan? 4 set 2 dah jadi Z pula dah.
Okay. Kan muncul tak sama atas bawah tu? Barulah kita boleh potong. So bila boleh potong, barulah kita substitute. So set Z tolak 3 set Z sama dengan 4 set 2. So dia jadi berapa? Negatif 2Z sama dengan 4 set 2. Macam mana dapatkan Z? Bahagilah kan. So dapatlah negatif 2 set 2. So Z sama dengan kuasakan 2. So jadi berapa? 4 darab 2 dapat 8. Boleh ke? Kelaju sangat? Ya. Apa tak dengar? Madam. Dia set X kan? Dia nak tanya. Okay, Madam nak tanya. tanya. Iya, tanya. Ya, Madam nak tanya. Ya, tanya. Saya dengar. Tanya. Umairah, saya dengar awak cakap. Teruskan. Ya. Aisyah, kau kenapa ketawa Aisyah? Awak lah. Tu bukan ketiga set. Set X madam. Tu bukan ketiga set X ke? Oh, memang dia negatif Madam 3 tu set bukan X. ketiga set X ke? Okey, saya dengar. Kan kita dah substitute the X tu tadi dengan Z. Ini substitute X dengan Z. Okey ke? Madam positif. Madam, kenapa jadi negatif tu? Yang dalam kurungan tu. Negatif mana? Z punca kuasa Z tolak 3 punca kuasa X. Astaghfirullahalazim. Okey. Tambah. Subhanallah. Thank you, So jadi 4 lah. Alamak. 4 set Z. Salah lah. 4 set 2. So Z sama dengan 2. Okey. Terima kasih. Okey, ada lagi? Okey ke? Yang lain? Okey ke yang lain? Faham Faham ke tak faham ni? Faham. Okey. Baru 10.45. Ada lagi tak soalan lain pelik-pelik? Tak ada Oh, banyak lagi. Soalan 6 sampai 8. Saya hari ni saya akan buat limit Esok, Jumaat ni saya akan masuk differentiation dah. Jumaat saya akan masuk dah differentiation. Okey, ada lagi tak nak tanya? 6, 7, 8. 7 boleh 7. Ke 8? Nak tahu jawapan. Nak tahu jawapan? Dah buat ke? Dah. Tak ada jawapan Dia tak bagi jawapan Tak. Alamak, dia tak bagi jawapan rupanya. Okey, jawapan nanti saya bagi dalam tu. Saya rasa ada je nanti saya forward daripada GC tu. Kat GC tu diorang ada letak rasanya. Okey. Yang lain ada nak tanya? Tak ada? Okey semua? Okey, yang lain okey Bukan minta 5D ke tadi? Alia. 5D. Oh sorry, saya tak dengar. 5D, D. Dia Ni tak- D. D ke B? D. Dadu. 5D dah. Okey. 5D Okey, soalan 5D. Kita ada X approaching 0. Kan, X approaching 0. So kalau ikutkan nak matikan apa?
Nak matikan X ni kat bawah ni. Allah subhanallah. Nak matikan X kat bawah. X kat bawah ni kita nak matikan. Tapi kita tak boleh matikan sebab atas tu tak ada X. So cara dia kita darab conjugate sebab X kita approaching number. So darablah dia punya conjugate. Okay. So, kita nak ambil yang mana? Bawah jangan usik sebab bawah tu dah ada penghapus dia. So, biarkan saja kita darab yang atas. So, jadi 2X set 3X tambah 1 tambah 1. Okay, so kalau ikutkan atas tu habis 1 dan 1, negatif 1. Lepas tu tinggallah 3X per 2X. Boleh kita hapuskan lagi kan? X tersebut. So yang tinggal adalah 3 per 2. Ni 0 plus 1 plus 1. Bracket jangan lupa. So jawapan dia 3 per 4. 4. Okay, boleh? Okay ke? Boleh, madam. Boleh. Okay. So kalau boleh ada masa lagi kan? Alhamdulillah ada masa lagi kan? So you all pun macam bosan je kan? Ada beberapa minit lagi. Ni 8 minit sebenarnya, lama lagi. Saya nak perempuan buat soalan 7, lelaki buat soalan 8. Perempuan buat soalan 7, lelaki buat soalan 8. Hantar dalam Telegram. Okay, hantar dalam Telegram. Macam mana saya nak suruh buat tu Kalau buat tak boleh Okay. So saya bagi awak masa untuk awak buat. Saya stopkan kelas untuk hari ni. Cuma semua orang wajib hantar. Boleh? Boleh. Boleh, madam. Hantar dalam Telegram tu lah. Saya check. Nanti korang boleh meniru satu sama lain kan? Macam mana? So, saya nak check seorang-seorang tu. Susahnya lah kalau perangai kan senang. Personal. Boleh? Hantar kat Telegram personal Sebenarnya itulah saya suka buat yang bukan grup. Apa satu lagi tu? Supaya bila saya bagi tu awak pun boleh masukkan je kat dalam tu kan. Baru letak serabut. Boleh lah PM saya. Guna Telegram Okay, PM saya guna madam. Telegram. Madam. Senang saya nak hantar balik. Senang saya nak tanda, saya pulang balik kat awak. Oh, dah ada dah yang hantar. Boleh tak bagi nama? saya tak. Nanti awak tulis nama awak masa hantar tu tulis nama. Sebab saya nak semak siapa dah hantar, siapa belum. Siapa belum tu saya minggu depan saya mengharapkan you all minggu ni je kan kuarantin. Kalau tak Tak tahu positif lah, dia kuarantin kata minggu ni je. sampai 19 hari bulan. Ada yang sampai 19 hari bulan. Sebab Dia kata jangka lah, dia jangka kanser. Ya, sebab rasanya kalau siapa yang dah habis 2 dos, 7 hari je kuarantin. Yang tidak bergejala 7 hari je. Kalau bergejala 10 hari. Macam tu. So saya rasa nak tak nak minggu depan kita jumpa kot kan. So siapa tak hantar, jaga-jagalah minggu depan kita jumpa tu. Okay. So hari Jumaat ni kita akan bincang limit. Lepas tu minggu depan jam pertama limit. Jam kedua dan ketiga kita akan buat application. 2 minggu lepas tu kita akan buat soalan final. Nak revise balik bab 1 bab 2 tu yang awak dah lupa dah. Okay? Boleh? Boleh, madam. Okay. Itulah kalau kat depan mata kan senang. Senang nak macam salah ni kan. Duduk jauh ni payahlah pula. Ya Allah. Okay, so sekian, terima kasih. Saya tunggu ya. Baru ada seorang je yang hantar.
Thank you, Dua orang madam. hantar. Okay, sama. Bye. Thank you, madam. Thank you, Sama. madam. Thank you, madam. Okay, sama.